Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam. Salam Ramadan hari ke-13. Dah 13 hari kita menjalani ibadah puasa, right? Bertemu saya lagi Zahari Harun daripada Farmasi Permai. Kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya yang ada kencing manis, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara pengambilan ubat yang betul dengan dos yang betul dan pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambilan suplemen yang terbaik supaya anda dapat bekerja dengan baik dan insyaAllah boleh beramal ibadat dengan baik, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Kita dah 13 hari, esok hari ke-14. So dah nak masuk pertengahan, okay? Dan bila masuk pertengahan, kalau biasa kita baca sembahyang solat witir, kita akan membaca doa kunut. Doa kunut itu semua adalah sunat, right? Just kalau dah sampai pertengahan ni, kalau boleh kita menilailah apa yang terbaik untuk kita pada malam ini, sambil-sambil mendengar live saya, terutama sekali pada tarawih kita dah tinggal ataupun belum. Tahniah kepada mereka yang belum meninggal salat sunat tarawih, kerana ia hanyalah setahun sekali saja, okey, setahun sekali, yang mana dia berlaku pada bulan Ramadan. Dan pada tahun ini pada bulan 4 dan 5 2021, walaupun di dalam musim Covid, okey, kita masih boleh lagi bertarawih sama ada di masjid ataupun di rumah sendiri-sendiri, okey. Kepada mereka yang nak buat kat rumah, okey, no problem. Yang dapat solat di masjid, boleh lebih sikitlah dengan dengan boleh niat iktikaf di dalam masjid. Iktikaf ni kita niat je lah, kita niat dan kita duduk saja pun no problem, dah dapat pahala dah. Apa khabar anda di sana pada malam ini, malam Isnin, esok yang mana baru nak start kerja. So selamat bekerja untuk memulakan minggu yang baru dengan penuh semangat untuk membuat yang terbaik lah untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Okey, kita menilailah dari segi bacaan Al-Quran kita dah tadarus sampai juz ke berapa. Yang dah khatam, tahniah. Saya ucapkan tahniah. Kepada yang masih belum lagi, boleh teruskan. Kita ada masa lagi. Nak masuk pertengahan, okey, kena speed gear tu sikit. Kok yang last kali ni, yang ujung-ujung ni, sibuk dengan baju hari raya, dengan persiapan hari raya, dengan kuih-muihnya, dengan baju hari rayanya, persiapan raya, walaupun di dalam PKP, walaupun pakai PKP. Okey, sepatutnya kalau dah 13 hari, maksudnya kalau satu juz satu hari, 13 juz lah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang live bersama saya. Hai sahabat saya Corey Violet Luna. Nama pun hebat dah tu. Alright. Dan juga kalau dari segi kesihatan kita tengok macam mana. Okey, kita bandinglah yang last year kita punya puasa macam mana dengan masalah kesihatan kita. Compare, kita bandingkan dengan tahun ni. Kalau lebih baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah kerana telah memberi kita satu nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan yang paling besar lah. Okey, untuk kita boleh menjalani ibadah puasa kita dengan bermacam-macam, dengan panasnya, right? Dengan banyak kerjanya, tetapi kita masih lagi boleh maintain kita punya energy, kita punya quality of work kita kat tempat kerja. Bukan lemau, bukannya letih nak tidur saja. Okey, mestilah kita boleh menilai. Dan kalau yang tak ada gastrik, last year teruk gastrik dia, tahun ni lebih baik, alhamdulillah. Dan jangan lupa kita Farmasi Permai memang kita kita punya set gastrik ya. Set gastrik saya buat dua. Yang pertama adalah untuk orang yang ada masalah gastrik dan tidak ada kencing manis. Okey, kita ada satu set ya. Dan satu lagi yang ada masalah gastrik dan ada kencing manis. So dia ada beza sikit, di kita punya set kita masih boleh viable di Farmasi Permai. Kepada mereka yang nak mencuba, boleh try. Dan ramai dah kita dah menolong ramai yang ada masalah gastrik
klik dan kita bagi dia punya package itu, dan alhamdulillah dia punya feedbacknya bagus. Hai Razikin Arrani, malam-malam buat apa? Masih menghias pelamin kononnya, pelamin right. And then COVID masih lagi critical actually, critical di Kelantan. Kes hari ni 424. Okey. Actually kalau kita tengok daripada awal COVID ni, daripada dulu kita punya kes di Kelantan tak tinggi, dalam puluh-puluh, dan bila dah dapat 100 memang kita rasa risau. Okey, kita risau. Dan sekarang ni dah 400, 500, 600, yang paling tinggi adalah 600. So jaga-jaga SOP kita harus kita patuhi semaksimal yang mungkin, terutama dengan pemakaian masknya, dengan penjarakannya, dan juga penggunaan hand sanitizernya. Yang paling kurang ni hand sanitizer lah yang kurang guna. Okey. Dan actually dia punya penyebaran atau penularan COVID-19 ni dah merebak, dan tak semestinya kita keluar dan berjumpa kerana dia berada di sekitar kita sekarang ni. So kita kena hati-hati. Patuhilah arahan pihak berkuasa, terutama sekali. Yang nombor satu adalah jauhlah daripada tempat crowd, tempat ramai orang. Kita tak tahu, and then actually kita pakai mask tu untuk kalau ada orang bersin, batuk dan dia ada pembawa virus tu, mungkinlah dia boleh protect, at least protect kita punya saluran pernafasan, kerana COVID ni masuk melalui saluran pernafasan. Alright. Hai Zamri Ai, bersama saya pada malam ini. Alright. Tumpat 35 saja. Hari ni dah turun dah. Ada satu masa sampai 50, 60. Moga-moga kes makin turun, dan kepada mereka yang masih di dalam perawatan atau kuarantin, kami di Farmasi Permai mendoakan anda semua mendapat speed recovery. Jangan lupa vitamin C tu kena makan. Whatever dia punya teori, tetapi kalau anda berada di pusat kuarantin, saya dengar katanya memang misi-misi di sana, doktor di sana memang menyarankan anda makan ataupun mengambil vitamin C. Vitamin C sama ada yang soluble, yang tablet, yang kunyah, no problem. Yang sachet pun ada sekarang ni. Ambillah any brand. At least kita boleh menaikkan immune system. Walaupun dah sekarang ni vaksin dah ada dan tak ramai lagi. Actually kita punya population Malaysia tak ramai lagi yang mendapat vaksin. Yang dos pertama, dos kedua. Saya dah baru dapat dos pertama, dan insyaAllah 4 hari bulan 5 ni dos kedua. InsyaAllah tidak ada apa side effect. Dia bergantung lah actually, bergantung kepada kepada tubuh kita. Actually ada rahsia lah. Orang seorang ni dia bagi tahu, actually orang medical juga dia bagi tahu, kalau sebelum nak cucuk yang kedua tu, okey, anda haruslah makan kena berzat. Nombor satu, bagi saya makan dah apa-apa ataupun multivitamins. Malam sebelum cucuk tu, right. Nombor dua adalah tidur kena cukup. Memang kita kena rehat secukupnya. Dan yang ketiga, makanlah ubat tahan sakit, at least Panadol. Macam saya tak boleh makan Panadol, allergic. Ada juga orang allergic Panadol. Memang ada, right. Dan itu adalah satu tips, sama ada dia menjadi atau tak menjadi, tetapi yang cakap tu memang menjadilah. Jadi so dia tak lenguh-lenguh. Dan tadi jumpa Abang Bomba tadi. Abang Bomba, member saya, right. Dia kata dia second dose no problem. Yang first dose ada sikit rasa lenguh, and then second dose dia ambil injection, esok boleh masuk kerja, boleh masuk pejabat, no problem. Itulah kita harus meneliti apa-apa saya cerita, story-story yang di dalam WhatsApp group ataupun di dalam shop media ni, kita kena tapis dulu. Macam ada yang satu cerita tu, last kali dapat daripada KKM, fake. Tak tahulah sebab apa dia orang buat cerita-cerita macam ni. Bagi saya kadang-kadang nak menakutkan. Dan baru tadi saya tengok ada WhatsApp sampai buat macam-macam cerita. Okey. Yang nak kena tu nak kena lah. Okey. Nak buat macam mana? Tetapi at least kita ada protection. Dan kalau kita dijangkiti oleh COVID dan kita dah ada vaksin, alright,
Nak kempen lah sikit ni hari ni, malam ni. So kita dia punya tanda-tanda ataupun dia punya gejala-gejala itu tidak teruk. Tidak teruk. Yang pertama berkenaan dengan pernafasan. Kerana yang pertama sekali COVID ni dia pernafasan, paru-paru. Paru-paru memang ada problem bila dah kena COVID ini. Okey. Jadi bila kita ada vaksin, at least kita boleh mengurangkan gejala. Gejala dia dikurangkan dah, dikurangkan. Itu bila saya bersembang ataupun saya membaca nota-nota daripada yang sahih lah, yang sahih. Okey. Itu salah satu selain daripada vitamin C. Dan air kena penuh, kena banyak. Air kena cukup diminum. Right? Nak sentuh satu lagi. Satu lagi. Berkenaan dengan bila kita solat, bila kita bulan Ramadan ni banyaklah kita solat solat sunat. So bila saya dapat satu video tu daripada Ustaz Syed Syarizan, memang bagi saya terbaik, kerana dia kata jangan tinggalkanlah doa iftitah walaupun sependek, yang pendek ada, yang panjang ada. Biasa kalau kita ni kita solat berimam, alright, tarawih, kita Allahu Akbar, terus kita senyap. Yang tu lebih elok lagi kita baca doa iftitah. Kerana apa? Kerana dua kelebihan dia. Nombor satu, Nabi kata dia nampak 12 orang malaikat datang berebut untuk ambil pahala orang yang baca doa iftitah ni untuk naik ke langit. First. Yang kedua, dia kata dia nampak banyak pintu-pintu langit dibuka dan ramai berduyung lah malaikat turun untuk membawa rahmat kepada si pembaca. Pendek pun boleh, panjang pun boleh. So peringatan untuk diri saya dan juga anda di luar sekalian lah, tuan-puan di luar semua. Okey. Kita stop lah sikit, kejap je baca doa iftitah ni, kejap je. Okey. Sama ada kita baca salat tarawih ataupun solat sebelum ataupun selepas dan selepas solat fardu, okey. Solat tahajud ataupun solat duha dan solat sunat lain lah. Jangan lupa baca doa iftitah walaupun pendek. Dia bagi. Itu tengok video yang saya share di dalam my personal page, my personal FB, dan juga kita punya page kita. Ada dua-dua di situ. So kepada mereka yang belum like kita punya page, sila like dan share. Share lah kalau benda ni bermanfaat untuk anda ataupun untuk orang yang anda agak-agak perlukan khidmat nasihat ataupun info-info berkenaan dengan kesihatan, right? So jangan tinggal soalan doa iftitah, dan juga yang kedua adalah untuk kita berzikir. So selain daripada kita jual ubat, kita jual vitamin, kita jual suplemen, dan juga kita jual peralatan medical aids, kita juga ada macam-macam ni, benda-benda kerohanian. Ini dia panggil electronic counter. Electronic counter boleh untuk kita berzikir, untuk kita tengoklah, kita tengok dan kita membilang senang. Kerana biasa kita buat ni, kita ada target lah. Apa-apa sahaja dalam hidup ni biasa kita ada target. Sama ada target untuk harta, untuk duit. So ni harta untuk hari akhirat. So kita kena ada target ya. So kita nak berzikir berapa? Satu hari berapa? 1,000, 2,000, 3,000. So ini memudahkan lagi berbanding dengan tasbih biasa. Dan benda ni murah je, tak mahal, murah je, dalam RM3, RM4 satu, right? Belilah satu dan letaklah dalam poket seluar anda ataupun poket baju Melayu ataupun di mana-mana saja untuk anda senang. Letak dalam motor ke, ragam motor, ataupun dalam kereta sendiri, sambil-sambil memandu tu, bolehlah mengira-ngira zikir anda, insya-Allah. Kerana hati akan hidup dengan zikir, insya-Allah. Itu pesanan untuk diri saya. Selain daripada benda-benda macam tu, just nak wawarkan sekali lagi kita punya sambutan bertuah untuk memenangi hamper hari raya, hamper Aidilfitri. Kita punya hamper ni lain sikit, hamper kita lain sikit.
selain daripada benda-benda makan makan minum tu, jajan ke apa semua tu, kita ada terselitnya benda-benda yang medical ataupun yang untuk penjagaan, sama ada hand sanitizer ataupun lotion, okey. Yang menariknya ada glukometer pun ada. Kita ada 3 set glukometer, yang di dalamnya ada 3 set. Untuk 3 hamper tu dia ada 3 set glukometer, freestyle. Yes, nama freestyle pun memang dah berdagah lah, Abbott punya, right. And then kita ada lagi kipas, dan apa lagi ya? Banyak lagi. Kita ada 21 hamper untuk dimenangi oleh anda. Sesiapa yang membeli, dia senang ya, syarat dia senang ya. Siapa membeli RM50 ke atas, kita akan bagi satu borang peraduan, sama ada isi ataupun my staff isi. No problem, kita akan masuk dalam box. Dan 25 Ramadan kita habis, 26 insyaAllah kita akan cabut. Maksudnya 25 Ramadan itu 11 hari bulan Mei. 11 Mei kita akan habis kita punya cabutan bertuah untuk memenangi hamper hari raya. Okey. Kepada mereka yang belum tahu, kita dah post di dalam kita punya page, dah 2 kali ke 3 kali untuk peringatan. Semoga anda tidak terlepas. Dan saya pun memang nak bagi sebelum hari raya. Kita akan bagi sebelum hari raya. Bukan selepas hari raya. Sebab hari raya dia orang dah balik. Kalau yang boleh balik ke kampung, mungkin dah kembali ke tempat kerja. Okey. Walau macam mana pun, katakanlah PKP ni tak boleh kampung, ada juga yang boleh balik. Dengan alasan yang kukuh lah. Ada dengan alasan kukuh. Alright, selain daripada itu, kita tak terkecuali dengan berbagai kita punya tawaran di Farmasi Permai. Macam saya post tadi, kita punya vitamins 1Q gamis daripada CCM, right, yang biasa harganya 26.80 sen, tetapi kita jual 19.9 saja untuk penghabisan stok. Untuk penghabisan stok 19.90 sen saja daripada 26.80 sen. Kalau 10% biasa member pun tak sampai 19. Ini 19.90 sen. 90 sen. Dan yang terbaru, kita ada produk Najihah. Okey, produk Najihah dah masuk Farmasi Permai. Alhamdulillah, selepas beberapa lama kita deal, kita berurusan dengan pihak HQ Najihah. And then dah dihantar, termasuklah balm dia ada balm, dia ada calamine, dia ada minyak bidara, dan juga dia ada telun, minyak telun dia. Najihah ni ada dia punya signboard, billboard dia besar kat bawah je jantas KB Mall. Kat KB Mall Kota Baru ni salah satunya. Dia banyak dia punya billboard dia di sekitar Kelantan. Terima kasih kepada Madam Rosliza, member saya, sahabat juga. Okey, insyaallah akan laku keraslah di Farmasi Permai barang-barang Najihah ni yang suci bersih, insyaallah. Dan kita akan sokong kita punya produk orang kita, alright. Selain daripada itu, mereka yang tak tahu lagi, kita ada satu lagi adalah mesin oksigen. Mesin oksigen. Dia panggil oksigen concentrator. Warna biru tu untuk disewa dan juga untuk dibeli. Kalau anda nak beli, belilah. Kalau nak untuk sewa, no problem. Kita boleh berurusan di Farmasi Permai. Kepada mereka yang berminat, boleh hubungi kita di talian 017 901 3544. Right. Minum air jap. Ni air kurma ni, Farm Fresh. Kita pun ada jual juga. Ni saya bawa balik untuk letak dalam peti ais. Kalau tak sempat nak bersaur, boleh je minum. Susu kurma. Memang fresh, memang rasa sedap lah. Harga dia pun agak boleh tahan lah, RM10 ni. Satu liter ni. Alright. Kepada yang botol kecil pun ada, yang itulah. Farmasi ni bukan sahaja barang-barang yang berkaitan dengan ubat, suplemen, macam ni, benda-benda kesihatan. Ya, benda-benda kesihatan. Tetapi ada juga yang kita tak masuk, like kosmetik yang macam-macam tu. Yang tadi ada daripada pertanyaan daripada Johor Bahru, mencari
kosmetik lah, kosmetik. And then saya kata saya tak ada lah, walaupun dia mention di punya iklan dia tu didapati di farmasi-farmasi, dan dia tak sebut di semua farmasi. Di farmasi-farmasi, maksudnya banyak juga yang dia distribute untuk farmasi-farmasi. Dan kita di Farmasi Permai kita cek dulu. Number first adalah pendaftaran. Pendaftaran. Yang ni penting. Kalau anda nak beli apa-apa, tengoklah dia punya pendaftaran dahulu. Dan dia punya nombor dia ada tak? Nombor MAL dia panggil, MAL. Dan boleh cek di NPRC, NPRA punya website. Di sana kita boleh cek dengan nama company ataupun nama ubat, nama kosmetik tersebut, dan juga nombor. Kalau ada nombor pendaftaran, yes, kita cek, kita validate dulu, kita sahkan dahulu melalui dia punya laman web dia, NPRA punya website. NPRA untuk website, sama ada benda tu ubat ataupun kosmetik. Boleh cek dua-dua, dan untuk memberi keyakinan lah, untuk memberi keyakinan kita. Maksudnya pengeluar ini adalah bertanggungjawab. Pengeluar ini bertanggungjawab dan dia dah telah mendapat kelulusan daripada KKM, sama ada untuk food, untuk makanan, untuk kosmetik ataupun untuk suplemen. Ubat memang sah kena wajib kena ada MAL, dan di belakangnya dia mesti ada nombor A kalau ubat. Kalau A maksudnya hanyalah farmasi dan juga klinik saja yang boleh menjual barang-barang yang ada nombor MAL, dan belakangnya after nombor dia ada A, huruf A. Huruf A itu adalah stand for poison, untuk racun dia panggil. Racun yang boleh dimakan. Racun yang boleh dimakan yang maksudnya racun yang telah diluluskan oleh KKM untuk satu-satu penyakit, alright, ataupun untuk merawat simptomatik ataupun tanda-tanda, gejala-gejala daripada penyakit itu. Tak semestinya dia tu penyakit, dia gejala penyakit juga dia perlu. Kalau masuk dalam grup poison, dia perlu berdaftar. Alright. Kita touch sikit berkenaan dengan darah tinggi. Sebab saya tengok dalam bulan puasa ni, biasa kita cek gula biasanya elok. Level gula biasanya orang kecil manis ni dia dalam bulan puasa ni dia elok. Orang darah tinggi biasanya dia tak stabil sikit. Tak tahulah sebab apa, sebab pemakanan ataupun tidur tak cukup ke macam mana ke, biasa dia naik sikit BP. So siapa yang nak BP set, kita ada BP set macam-macam, kita ada macam-macam brand. Dan yang terbaik kita ada Inomed. Inomed ni dia X2 dia panggil. Dia punya Smart Pass teknologi, dan bila kita guna dia tak mencekam sangat lah. Dia punya cuff dia tu bila kita guna memang dia tak mencekam, dia just nice. Dia tak rasa apa, and then dia still boleh memberi bacaan. Dia panggil X2 ni lebih kurang dalam RM200 lah, RM200 BP set. Yang murah pun ada dalam 107 dan juga yang 140. Saya ada tiga jenis ataupun tiga taraf dia punya harga. 140, 170 dan juga 198. 200 lah. 198 tu adalah Inomed. Inomed teknologi yang terbaru lah. Yang macam kalau biasa orang biasa pergi Farmasi Permai, dia tahulah kita guna yang kita test tu untuk kita punya customer kita dengan mesin inilah, BP set bernama Inomed. Right? Dulu kita guna yang Citizen. Saya letak ke tepi sekejap. Kita guna Inomed untuk kita memberi ataupun kita memberi experience macam mana Inomed ni rasa. Dan biasa ramai orang tertarik dengan Inomed ni kerana dia tidak terlalu mencekam. Bila kita press dia punya BP tu, dia tak mencekam. So nak jaga BP, kena monitor. Kalau boleh tiap-tiap hari, bolehlah letak beli satu buku kecil untuk kita tanda berapa bulan, pukul berapa, and then berapa dia punya bacaan. Buatlah 3 kali atau 4 kali satu hari untuk kita mengelakkan terutama sekali adalah stroke. Stroke ni bila terjadi, bila dia punya BP naik secara mendadak.
So kalau kita nak makan ubat, kita dah makan ubat. Ubat ni hanyalah untuk menahan, okey, menahan. Once kita makan berterusan, dia akan tahan. So dia punya darah akan naik turun, naik turun. At least dia ada penahan dia. Once kita buka dia punya penahan dia, dia naik turun, dia naik turun. Masa waktu kita buka tu, zup, dia naik. Sekejap, dia turun balik. That's why lah masa kena stroke, and then bila pergi ke hospital, dia punya BP dah turun. Bila doktor check, BP dah turun. Yang BP yang tinggi waktu dia kena. Maksudnya waktu di rumah. Waktu di rumah tu BP dia naik secara mendadak. Cup. And then dia turun balik. Itu bahayanya bila kita tinggalkan ubat yang telah di-prescribe, yang telah diberi oleh para doktor anda. So, hati-hati. Jangan tinggal. Kalau nak tinggal pun satu hari dua lah. Kalau letih sangat rasa lama dah makan ubat bertahun-tahun, boleh. Bagi saya boleh untuk satu hari dua hari, and then continue balik. Ambil balik ubat darah tinggi. Darah tinggi kita ni bergantung kepada banyak faktor lah. Nombor satu adalah stres. So stres, so kenalah jaga kita punya stres. Actually kita ada suplemen. Kalau nak cakap suplemen untuk anti stres pun ada. Kita macam ashwagandha kita ada. Dia ada, biasa kalau hospital dia bagi B-complex. B-complex untuk anti stres juga. And then dia bergantung kepada kolesterol kita. Kalau kolesterol tinggi, biasanya darah kita akan tinggi. So kena turunkanlah kolesterol, okey, dengan memakan ubat kalau yang telah diprescribe, ataupun makanlah vitamin yang saya show biasa, CoQ10 enzyme. Coenzyme Q10. Coenzyme Q10. Boleh ambil yang 50 mg, yang 100 mg, dan juga kita ada yang 150 mg. Brand Aspen, ASPN, Aspen, right? Yang tu 150 mg. Memang kuat. Dia punya CoQ10 enzyme. Yang nombor satu, dia menolong menyihatkan kita punya jantung, otot jantung kita. Yang kedua, dia menurunkan dia punya kolesterol kita. Saya ada testimoni daripada 9, dia punya bacaan minimum 9 mmol per liter, dia punya total kolesterol. Bila dia amalkan CoQ10 enzyme yang saya bagi itu dalam 1 bulan, sebulan lebih lah, dalam sebulan tak sampai 2 botol, okey, turun sehingga 5 mmol millimol per liter. Dia punya bacaan total kolesterol. Kalau nak elok lagi, check lah lipid panel, lipid profile. Lipid profile ni kita dapat kolesterol baik dan juga jahat. Dua-dua ada. And then dia ada 6 parameter kalau kita check lipid profile. Di mana nak check? Okey, di hospital boleh, di klinik boleh, dan juga di farmasi Permai. Kena call dululah. Kerana saya yang buat dia punya test untuk lipid panel, lipid profile tu. Dan kita akan bagi dia punya detail bacaan dia. Triglyceride, total kolesterol, HDL, LDL, dia punya ratio HDL, LDL, dan juga VLDL. Banyaklah parameter dia, 6 semuanya, 6 untuk lipid profile. So 2, stres, kolesterol, dan yang ketiga adalah BMI. So BMI pun kita kena jaga. So eloklah kalau di musim Ramadan ini kita kurangkan makan, alright, makan minum kita, dan boleh menurunkan BMI. Kerana orang yang diet biasanya dia akan cepat turun dia punya BMI, terutamanya dengan mengurangkan minuman yang manis. Okey, minuman yang manis. Nombor 2, 3, 4. Okey, nombor 4 adalah kesihatan jantung tu sendiri. That's why saya cakap itu kesihatan jantung. Dia punya otot jantung kita tu. Macam mana kita nak bagi nutrien atau kita nak bagi dia punya makanan untuk otot kita, jantung kita pumping dengan elok. Kalau dia elok, insya-Allah BP kita pun stabil. And then last sekali adalah genetik. Genetik ni susah nak buat. Dan kalau kita tahu kita punya sejarah family, datuk, ayah, ibu pernah kena stroke, so kita kena hati-hati daripada muda. Kena jaga-jaga. Saya pernah check lah, budak umur tak sampai 30 lagi, dia punya BP, wow, memang tinggi. Dan bila saya selidik, dia punya memang ayah dia kena stroke. And then kita syorkan lah, and then dia
big size sikit, saya suruh turun berat badan, and then regular checking, buat exercise, kurangkan stres, tidur kena cukup, makan kena diet. Itulah salah satu fungsi saya di Farmasi Permai. Banyak yang kita berkongsi tips-tips kesihatan dah. Tips-tips kesihatan untuk apa? Untuk anda memperolehi kesihatan yang terbaik dah, insya-Allah. Insya-Allah. Itu adalah tujuan kita membuka farmasi. Selain daripada kita bisnes, yes bisnes, tapi kita punya goal kita untuk menolong seberapa ramai orang untuk menjaga kesihatan dia. Terutama yang saya fokus adalah kencing manis. Selain daripada itu, orang darah tinggi pun memang ramai yang seek for the information, seek for the consultation. Dan insyaAllah boleh jumpa saya di Farmasi Permai. Dan kalau ada personal, no problem, boleh PM 013-981-3728. Alright, saya rasa itu sahaja untuk malam ini, sambil-sambil sembang-sembang, menunggu waktu untuk tidur. Untuk tidur. Dan kepada mereka yang nak teruskan tadarus, silakanlah. Dan kepada mereka yang nak berzikir ke, nak solat sunat lagi, no problem. Okey, buatlah yang terbaik untuk anda. Apa yang anda suka, apa yang anda rasa benda tu ringan. Kita rasa kita benda tu ringan, kita buat yang terbaik. Dan yang berat tu kita slowly, sikit-sikit kita try the best, our best untuk apa? Untuk mencapai mardatillah. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa boleh komen di kita punya page Farmasi Permai. Okey. Sebelum terlambat, saya ucapkan sekali lagi penghargaan dan terima kasih kepada mereka yang follow dan like kita punya page kita Farmasi Permai. Daripada dulu kita dah ada follower lebih kurang dalam 8,000 lebih. 8,000. Terima kasih banyak-banyak. Dan komen lah. Dan kalau benda ni bermanfaat, kalau anda melihat video-video saya, live saya, boleh share di platform masing-masing, terutama sekali di personal page anda lah. Personal page anda. Terima kasih kepada mereka yang live sama saya. Nampak mata ni Zamri dengan siapa lagi ni? Razikin, siapa lagi? Kori, okey, dan lain-lain. Jumpa lagi saya di live saya esok ataupun lusa, insya-Allah. Kita akan live tiap-tiap malam ataupun siang hari, insya-Allah, dengan tips-tips kesihatan bersama saya. Dan jagalah kesihatan anda, revolusilah kesihatan anda bersama kami Farmasi Permai. Dan jumpa lagi, insya-Allah. Salam Ramadan ke-13. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.